Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ni aku nak ceritakan pasal satu movie zombie yang diriliskan pada 25 Oktober 2018 yang bertajuk Rampin, yang dibintangi oleh beberapa aktor Korea Selatan yang terkenal macam Hyun Bin, Jang Dong Gun dan Lee Sun Bin. Aku rate cerita ni 7/10 sebab cerita ni bila aku tengok, aku dapat rasa same vibe waktu tengok Train to Busan 2016 dulu, which is intense fight between Hyun Bin and Dong Gun, dramatic scene dan lakonan hebat yang dibawakan oleh Jang Dong Gun as a villain. Cerita ni memang mantul kalau nak tengok kat tengah malam. So, cerita pun dimulakan dengan sebuah scene di mana ada sekumpulan Lanon ni sedang menaklukki sebuah kapal. And objektif Lanon ni, diorang nak senjata api yang terdapat dalam kapal tu. Ketika sedang sibuk membawa senjata api, salah seorang Lanon ni dia nampak gelas perak yang ada di lantai kapal. Tiba-tiba digigit oleh zombie yang berada di kapal itu. Dia pun pulang ke kampung halamannya dalam keadaan pucat dan kesakitan di lehernya. Nah, kat sinilah wabak tu dah mula melebar. Isteri dia ternampak suami dia tengah makan anak mereka yang masih kecil. Lepas tu, suami dia pun terkam isteri sekali. Dan kemudian orang doktor yang tinggal berkata dengan dia. Kita ditunjukkan dengan flashback 3 hari sebelum kapal tu diserang Anon. Rupanya, kapal yang diserang Anon tu adalah kapal dari Belanda yang menjual senjata api kepada pemberontak yang ada di istana. Motif diorang memberontak disebabkan raja yang memerintah diorang ni tak kisah pasal kemakmuran dan hal ehwal rakyat. Sewaktu sedang berkumpul di istana, diorang ditangkap oleh military minister Kim Ja-jun. Kim Ja-jun bagi tahu kat raja bahawa diorang ni adalah pemberontak dan menjadikan senjata api itu sebagai bukti. Diorang pun disoal siasat dengan cara diletakkan besi yang baru dipanaskan pada dada selagi tidak memberitahu motif dan siapakah yang mengetahui pemberontakan. Demi menyelamatkan orang bawahannya, putera mahkota atau dikenali sebagai Lee Yong mengakui sebagai dalang pemberontakan ini, lalu menikam dirinya sendiri dengan pedang. And sebelum Lee Yong ni sempat meninggal dunia, dia telah menuliskan surat wasiat kepada adiknya iaitu Lee Chong untuk bawa isterinya menaiki kapal King. Time Lee Chong sampai di Jemur, keadaan kat sana dah kacau bidau, macam ada wabak atau berlaku peperangan. Datangnya sekumpulan orang datang untuk membunuh. Tapi dia sedar kalau sebenarnya diorang ni pembunuh pahat untuk dibunuh. Time Lee Chong tengah fight dengan pembunuh tu, satu persatu zombie muncul. And di saat genting tu jugalah muncul pegawai putera mahkota El yang memberikan bantuan. Rupanya dalang yang menghantar pembunuh upahan itu adalah Jajun. Hanya ada seorang saja pembunuh upahan yang terselamat daripada serangan zombie itu. Lalu Jajun pun bertanya kepada dia, adakah Lee Chong sudah mati? Saya melihat dengan mata kasar sendiri, Lee Chong telah dibunuh oleh sekumpulan zombie, jawab pembunuh itu. Pembunuh itu pun minta bayarannya kepada Jajun. Namun, Jajun hanya menolaknya ke dalam bunker lalu mengurungnya dalam bunker itu. Jajun pun menyuruh Seo Yong, pekerja istana, untuk datang berjumpanya di bilik itu. Namun, Seo Yong hanya dijadikan makanan zombie yang ada di bunker tadi itu. Keesokannya, ketika raja sedang menceritakan tentang mimpi indahnya sewaktu makan, Seo Yong yang digigit mula berubah dan menyerang raja. Sewaktu Lee Chong hendak pergi ke istana, Lee Yong meminta beberapa pasukan bantuan dihantar ke Jemur kerana jika dibiarkan beberapa hari, mereka tidak dapat bertahan lama. Sewaktu berada di perbatasan, pengawal berkata hanya Lee Chong sahaja yang dibenarkan untuk pergi, manakala Gyok Hee dan yang lain mesti tinggal dengan alasan wabak yang dilanda Jemur. Sampai sahaja di istana, Lee Chong memberitahu kepada raja tentang wabak yang melanda Jemur. Tapi orang bawahan dan penasihat raja mengatakan bahawa semuanya tipu helah dari pemberontak dan hanyalah penyakit bawaan burung sahaja. Lalu raja pun menanyakan kenapa Lee Chong tiba-tiba pulang. Adakah kerana tahta putera mahkota yang telah lama kosong sejak kematian abangnya? Tidak, jawabnya. Niatnya hanya untuk meminta pasukan bantuan dan memenuhi wasiat abangnya iaitu membawa isteri abangnya pulang ke King. Dia pun menemui isteri abangnya yang dikurung atas arahan Jajun dan memberikannya surat wasiat dari abangnya.
Hak Su yang datang ke istana dari perbatasan mengatakan bahawa Ryong telah dituduh sebagai pemberontak dan telah ditahan. Tiba-tiba, Jajun dan bawahannya bertemu dengan Li Chung dan berlaku perang mulut di antara Li Chung dan bawahan Jajun. Jajun pun menjemputnya untuk datang ke penyambutan orang dari Qin. Pada waktu acara penyambutan orang dari Qin berlangsung, raja yang mula berubah menyerang penari di acara itu, lalu dibunuh oleh Jajun. Orang-orang yang mula dicangkiti pun mula masuk ke dalam istana. Jajun pun mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintah Joseon yang baru dan berkata bahawa mereka tidak akan tunduk pada Qin lagi. Li Chung yang berhasil melarikan diri bertemu dengan pengawal lalu menyuruh mereka untuk menjaga pintu masuk istana. Lalu dia membebaskan Ryong dan bertemu dengan orang yang hendak membeli senjata di awal cerita tadi, Park Hyo. Dia menceritakan awal tersebarnya wabak ini kepada Li Chung dan dalang yang membawa orang yang dicangkiti di kerajaan adalah Jajun. Jajun dan orang bawahannya bersembunyi di dalam bilik penyimpanan dan memaksa mereka untuk mengikuti rancangannya. Tiba-tiba, salah seorang daripada orang bawahannya, Jajun, yang dijangkiti menggigit tangannya dan akhirnya dia membunuh semua bawahannya lalu memotong tangannya. Strategi terakhir mereka adalah mengumpulkan para zombie di istana dengan menarik perhatian mereka lalu membakar seluruh kawasan istana. Strategi mereka pun dilakukan oleh Ryong kerana dia mengobarkan dirinya yang telah digigit. Ryong menarik perhatian zombie dengan bunyi gong lalu membakar tali. Namun, dia dihentikan oleh Jajun. Adakah strategi terakhir mereka ini dapat dijalankan dengan lancar? Saksikan di Rampage.